Dan yang terakhir, pelajaran kita yang lepas, sampai manakah kita boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah ni kita nak kenal dia, macam mana nak kenal? Sebab dia jenis tak nampak, kan? Okey. Ada satu golongan, dia kata paling jauh kita boleh kenal Allah ni dengan menggunakan jalan akal, iaitu kita percaya ya Tuhan ni wujud, Tuhan ni ada, Tuhan ni maha mengetahui, dia khidam, dia bakhar, dia mukhalafatuhu semualah. Setakat tu je, lebih pada tu kita tak boleh pergi dah. Kata sebahagian pendapat, tapi pendapat ni kira tertolak lah, sebab lebih pada tu lagi boleh. Mereka ini golongan ahli kalam, dia nak mencapai Allah menggunakan akal, dan dia hadkan, ya. Jenis yang kedua pula, ada golongan mengatakan paling jauh kita boleh kenal Tuhan, kita kaji sampai satu peringkat kita tak dapat nak kaji dah. Ada kita waktu tu kita dapat lah tu. Bila kita tak dapatlah. Kata ulama-ulama jenis ini, yang ni pun menggunakan akal juga. Dia tak ada had, tapi pencapaian dia tu terbatas. Dan yang peringkatnya, orang yang ketiga, iaitu ahli mukasyafah. Yang ni dia lebih lagi. Bagi orang ahli mukasyafah, paling jauh kita nak kenal Tuhan ni sampai ke peringkat kita boleh menyaksikan Tuhan. Tapi menyaksikan Tuhan ni maksud dia bukan dengan kita tengok dengan mata. Menyaksikan tu dia bahasa dalam, bahasa ahli sufi. Jangan pula kita kata, oi, Imam Ghazali ni sampai dia boleh menyaksikan Tuhan. Menyaksikan tu bukan dengan mata, ya. Dia bukan dengan mata. Menyaksikan tu dia bahasa dalam. Contoh dia macam orang belajar silat. Bila tok guru silat cakap, okey, masuk. Kita yang tak belajar silat, kita kata apa suruh masuk ni? Nak masuk ke mana? Mana pintu? Rupanya bahasa silat, masuk tu maksud dia serang. Dia ada bahasa tersendiri. Begitu juga bila tok guru silat kata, okey, makan. Orang tak makan apa, tak ada hidangan pun. Makan tu maksud dia pukul. Itu bahasa dia, ya. Samalah juga dengan ahli sufi tadi. Bila dia kata menyaksikan Tuhan, maksud dia bukan tengok Tuhan. Tuhan mana boleh dia tengok dengan mata kita. Mata kita ni serba lemah. Jadi dia ada bahasa dalam dia. Jadi bahasa dalam ni antara sama-sama ahli saja boleh tahu. Kalau orang silat, dia tahulah bahasa dalam sama-sama dia. Ahli sufi, dia tahulah bahasa dalam sama-sama dia. Kita tak faham. Jangan kita salah tafsir bahasa dalam. Ada satu contoh yang mungkinlah kita boleh ambil sebagai contoh. Seorang suami, dia pesan dekat isteri dia. Dia kata, Mila, malam ni abang balik lewat. Abang balik lewat sikit sebab abang nak makan di luar. Kata suami dia, tak kisahlah, abang nak balik lewat sikit sebab abang nak makan di luar. Jadi suami dia pun keluar makanlah dengan pelanggan dia, dengan kawan-kawan ke, di restoran ke, di mana ke. Baliklah lewat ke rumah, dalam pukul 10 baru sampai rumah. Sampai di rumah, dia tengok di depan rumah dia tu ada meja, ada kerusi bawah pokok, siap dengan hidangan makan semua ada atas tu. Dia pun terkejut. Mila, ni buat apa hidangan kat depan ni bawah pokok ni? Lah, abang juga cakap tadi nak makan di luar. Dia tak faham bahasa suami dia tu. Itu timbul masalah. Salah sangka. Bila kita tak faham bahasa dia, salah sangka. Macam orang sufi katalah, kita ni sampai ke peringkat memandang wajah Allah. Itu dia ada maksud dia tu. Kita kata, oi, Tuhan ni ada wajah, boleh tengok pula wajah dia. Salah. Salah faham. Jadi sekadar itulah kita punya pelajaran dalam kuliah yang lepas. InsyaAllah malam ini kita sambunglah. Jadi secara keseluruhannya, pelajaran kita dalam kuliah yang lepas tu pasal ilmu mukasyafah. Ilmu yang tinggi kita pun tak boleh capai, tapi tak tahulah kok di hujung-hujung hidup kita esok ni dapat pula capai. Syukur-syukur sangatlah. Sekarang kita nak belajar ilmu yang kita boleh capai, iaitu ilmu muamalah. Kan dia dua ilmu yang akan menjayakan kita di akhirat, iaitu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah kita tak tercapai, ilmu muamalah boleh capai. Ni apa benda ilmu muamalah ni? Ni dua ilmu yang bawa kita ke akhirat. Kata Imam Al-Ghazali,
Ilmu muamalah ialah ilmu perihal hati, iaitu tentang jiwa. Kita bagi tahu tadi dah. Hati ni ada dua jenis. Hati yang zahir, iaitu daging tu, dan juga hati yang batin, iaitu kita punya perasaan, kita punya pemikiran. Yang dia cakap sekarang ni hati yang batin, ya. Kita kena faham hati yang batin. Dalam ilmu muamalah ni ada dua jalan yang utama, dua benda utama. Satu, sifat-sifat mahmudah. Yang kedua, sifat-sifat mazmumah. Kita nak belajar ni, sifat mahmudah apa dia, sifat mazmumah pun apa dia. Apa yang terpuji, yakni sifat-sifat mahmudah, daripadanya seperti sabar. Sifat mahmudah daripada kata akar yang sama dengan Muhammad, maksud dia terpuji. Mahmud, siapa yang nama Mahmud tu, maksud dia terpuji lah. Ahmad pun terpuji, Muhammad pun terpuji, Mahmud pun terpuji juga. Kalau perempuan boleh pakai mahmudah, maksud dia terpuji juga. Memang ada orang nama mahmudah ni. Apa yang terpuji, yakni sifat-sifat mahmudah, daripadanya seperti sabar, syukur. Ni semua sifat-sifat yang terpuji pada syarak. Yang ni yang kita nak tanam dalam hati kita, dan kita akan belajar satu persatu. Setiap sifat-sifat ni umumnya dia ada satu kitab. Dalam kitab Ihya ni banyak kitab. Dia nak cerita pasal sabar tu, dia ada satu kitab kecil. Kita nak tengok satu kitab, belajar dari mula sampai habis. Sabar, syukur, takut, harap, rela, zuhud, taqwa, hidup sederhana, pemurah, mengenal nikmat Allah Ta'ala dalam segala keadaan, bersifat ihsan, baik sangka, baik budi, baik pergaulan, benar dan ikhlas. Ada banyak lagi tu.